sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih daripada pihak alumni UMT kerana sudi untuk menemu bual saya lah dalam program Jejak Alumni, tak silap saya lah. Okey, saya pun tak sangka saya antara yang akan diinterview. Okey, saya bernama Ahmad Salihin bin Samsudin, berasal daripada Melaka. Okey, saya dilahirkan juga di Melaka pada 26 Ogos 1987. Saya memulakan pelajaran saya di Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Cina, iaitu juga di Melaka, dan seterusnya ke Sekolah Menengah Tinggi Melaka pada tahun 2000 sehingga 2004, iaitu sampai SPM lah. Dan saya ditawarkan untuk menyambung pelajaran ke matrikulasi di Pahang Matriculation College, iaitu di Gambang. Selepas menamatkan pengajian saya di matrikulasi selama setahun, saya telah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang Sains Matematik Komputasi di Universiti Malaysia Terengganu, iaitu atau dikenali sebagai KUSTEM pada tahun 2006 sebelum ditukarkan pada 2007 ke Universiti Malaysia Terengganu. Selama setahun saya di Universiti Malaysia Terengganu ataupun KUSTEM di dalam bidang program matematik komputasi, sarjana sains matematik komputasi, banyak cabaran yang telah saya lalui lah. Okey, di mana ada subjek yang tak boleh saya ikut dan ada subjek yang saya boleh ikut, dan overall menunjukkan prestasi saya dalam program ataupun bidang yang saya ambil, iaitu matematik komputasi, tidak sesuai untuk saya. Okey, dan memang ada efek lah pada saya punya dari segi pointer, dari segi saya punya performance, tapi tak menjadi masalah, dan saya cuba untuk dapat tukarkan ke program lain selepas setahun saya berada di dalam program matematik komputasi. Dan alhamdulillah pada 2007 saya dapat ditukarkan ke program Physics, Elektronik dan Instrumentasi. Tamatkan pelajaran saya pada tahun 2010, iaitu pada bulan Jun 2010. Panjang tempoh pengajian saya di UMT di dalam bidang program sains, sarjana muda sains, Fizik, Elektronik dan Instrumentasi, banyak sangat kenangan yang saya lalui. Antaranya, saya lah antara batch pertama yang berada dalam Universiti Malaysia Terengganu selepas ditukarkan kepada College Universiti Sains Teknologi Malaysia. Banyak pembangunan yang telah dibangunkan dan masih dibangunkan. Masa tu tahun 2007 belum ada kompleks sukan, dan juga hostel-hostel baru tu yang berada di UMT sekarang ni tak ada lagi, dan seterusnya masjid yang terbaru. Okey, antara kenangan sepanjang pengajian saya di Universiti Malaysia Terengganu, ya, saya dapat berjumpa dengan macam-macam rakan dan ragam. Okey, pelbagai kaum serta bangsa. So antaranya dari fakulti yang berbeza, dari bangsa yang berbeza, termasuklah daripada negara luar, iaitu daripada Spain. Okey, yang datang attachment selama 3 bulan di Universiti Malaysia Terengganu. Selepas 2010 saya ditawarkan untuk menyambung pelajaran dalam bidang master, iaitu di bawah penyelidikan Profesor Madya Dr. Muhammad Iqmal Nizam bin Muhammad Isa. Alhamdulillah, during my study tu, saya ditawarkan menjadi research assistant. Okey, sepanjang, iaitu penolong atau dipanggil pembantu penyelidik. Okey, sepanjang tempoh jadi bantu penyelidik tu, saya cuba targetkan diri saya. Saya ambillah satu orang daripada orang yang saya admire, iaitu seorang profesor. Bukan seorang rakan, iaitu seorang profesor. Dalam umur yang muda, kenapa dia boleh siapkan postgraduate study, kenapa saya tidak boleh? Dan dengan dan macam-macam dugaan yang saya alami,
Seperti ada yang study di luar, studi overseas ataupun study di universiti-universiti besar. Okey, bagi saya pendapat saya lain. Di UMT juga saya boleh buat nama. Kenapa saya perlu buat di luar? Okey, sebab ini adalah diri sendiri. Okey, dan kita kena ingat juga kepada mak ayah kita. Kenapa mereka hantar kita sebenarnya kat situ? Untuk sambungan pelajaran. Okey, adakah kita ni datang untuk bermain ataupun kita datang ni untuk tunjukkan sesuatu untuk mereka? Jadi mula dari situ terdetik pada hati saya, kenapa saya tak boleh? So saya cuba belajar sebabnya saya ada pengalaman yang orang kata, yelah saya berada di program matematik selama setahun, dah macam buang masa kan. 4 tahun saya belajar dalam sarjana muda sains. Orang lain mungkin di UMT 3 tahun. Jadi saya 4 tahun. Saya ada perbezaan setahun. Okey, dalam bawah setahun saya dapat menyiapkan saya punya master program in research study, dan saya ditawarkan untuk convert my master kepada PhD study. Dan alhamdulillah pada 2012, 1 hari bulan 1 2012, saya di mana saya viva untuk pertukaran daripada master ke PhD, saya telah diluluskan untuk ditukarkan, dan juga saya adalah penerima awal bagi beasiswa Tuanku Chancellor. Saya telah lalui dan alhamdulillah apa yang saya nak mula dan nampakkan hasil. Okey, dengan bantuan daripada ibu bapa saya yang keep support me, dan of course my supervisor dan juga Universiti Malaysia Terengganu yang sangat banyak kenangan yang saya telah tempuhi di situ. Okey, kita boleh tengok rakan-rakan kita sebelum ni. Rakan-rakan saya lah, macam ada yang dah bekerja, saya masih sambungkan pelajaran, dan ada yang dah berkereta, bergaji. Saya pula macam saya tak ada apa-apa pun, dan orang cakap, dan desakan-desakan yang datang pada saya macam, kau tak habis belajar lagi ke? Dan ada yang juga yang daripada universiti-universiti luar, kau buat di UMT saja ke? Okey, itu antara cabaran-cabaran yang saya lalui. Tapi bagi saya itu tak jadi masalah, sebabnya yang kita kena cekal dan tabah je lah. Okey, saya kuatkan semangat saya ingat apa yang dipesan oleh mak ayah saya ingat apa saya punya target, saya cuba teruskan. Dan saya juga telah ditawarkan untuk buat attachment di Japan, dan dengan fully sponsored, tanpa saya mengeluarkan duit saya dan tanpa saya minta, dan diorang yang offer saya. Okay, dan salah satu daripada situ saya dapat tunjukkan Universiti Malaysia Terengganu juga ada produk yang boleh membanggakan Universiti Malaysia Terengganu. So kalau kita comparekan dengan luar, kita pun tak tahu dia punya hasil macam mana. Itu salah satu saya punya target. So why not in UMT also we have something valuable. Panjang pengajian saya, apa yang saya telah dapat adalah seperti saya berjaya menghasilkan penerbitan dalam jurnal, termasuk jurnal yang berindeks tinggi, dan di dalam majalah itu sebanyak 21 penerbitan. Pengajian saya dalam PhD juga, saya telah berjaya mendapatkan beberapa research award, iaitu daripada ITAC, daripada World Invention Award Festival, daripada Korean, and also daripada British Invention Show, iaitu dengan award special award, double gold award. Okay, so saya rasa saya dah banggakan diri saya dah, tapi saya tak puas hati lagi. Saya belum puas hati dengan diri saya sebab saya belum dapat PhD lagi. Tapi at least saya dah membantu UMT untuk mengharumkan nama UMT, dan orang mengenali saya serta mengenali UMT, iaitu kami juga menghasilkan projek-projek yang bertaraf international, iaitu bertaraf antarabangsa, setanding dengan penyelidik-penyelidik daripada luar. Okey, sebab dalam bidang yang saya buat ini adalah bidang berkenaan dengan solid state ionic dan juga polymer science, iaitu yang mana kita tahu research
ataupun pendidikan ini adalah tertumpu di Eropah ataupun di Japan, tapi di Malaysia juga ataupun dikenali di UMT juga, kita juga ada projek ini yang berimpak tinggi. Dan alhamdulillah pada 2014, Jun 2014, di mana saya berjaya menghabiskan PhD study saya. Dalam masa 40 minit saya lulus dengan alhamdulillah saya lulus untuk mendapatkan PhD. Pada November saya telah bergraduat dan convocation di Universiti Malaysia Terengganu dengan memperolehi award daripada Pro Chancellor untuk berucap mewakili graduan-graduan Universiti Malaysia Terengganu pada 2014. Saya ni masih single lagi dan umur saya baru mencecah 28 tahun pada 26 Ogos hari itu. Okey, dalam keluarga saya adalah anak yang keempat daripada 5 adik-beradik. Okey, ayah saya adalah kerani dan sudah berpencen lah, adalah pesara lah. Antara belajar dan aktiviti-aktiviti seperti kokek ataupun bermain. Okey, bagi saya bila 8 to 5, bila kita masuk ke kelas, itu adalah time kita fokus. Mungkin akan ada masa-masa kita bermain, tapi dan bila lepas 5 petang, itu adalah masa kita berehat, untuk kita rehatkan diri, untuk kita bahagikan masa kita dengan dunia kita. Faham tak? Masa dunia kita ni adalah seperti kita nak bersukan, kita nak berjumpa borak dengan kawan-kawan, kita nak berhibur ataupun apa segala pun untuk bagi kita rasa relax. Okey, dalam 8 pagi hingga ke 5 petang, itu adalah masa kita membuat kerja kita, fokus dengan kerja kita. Ya, dalam in between 8 to 5 juga kita akan ada masa-masa yang diganggu, seperti ialah kawan kita ajak borak ataupun atau apa bentuk sekalipun yang mengganggu kita. Okey, saya rasa pengalaman saya yang paling mencabar ketika saya bermulanya kehidupan sebagai pekerja ataupun sebagai pensyarah di universiti adalah bagaimana saya nak berdepan dengan pelajar saya, sebab saya tak ada lagi pengalaman dan saya adalah young graduated. Okey, dan saya rasa bila saya masuk kelas, saya pernah ada tempoh ketika saya masuk dalam kelas, saya dengan berpakaian biasa. Okey, unformal, dan saya masuk kelas. Student tanya saya, "Awak kenal ke lecturer yang akan masuk kelas sekejap lagi ni?" Jadi saya pun senyap je lah. So saya cakap, saya pun tak tahu, dah tua maybe. So bila saya bagi salam, pelajar di sekeliling saya pun merasa macam, "Awak lecturer ke ni?" Okey, jadi itu antara persepsi yang saya dapat. Bila pelajar tengok lecturer muda, persepsi dia adalah berlainan. Jadi saya rasa I need to do something bagi mereka dapat rapat dengan saya. Dan okey, lepas tu cabaran yang saya lalui adalah iaitu di Universiti Malaysia Pahang ni adalah, dia adalah technical university. Okey, iaitu technical university lebih ke arah industri. Jadi bagi saya, sebab saya ni adalah fresh graduate, saya tidak ada kenalan dalam industri ataupun saya tidak ada pengalaman dalam industri. Jadi cabaran yang amat beratlah bagi saya, sebab saya kena berinteraksi dengan pihak industri. Sebabnya saya terfikir, siapalah saya ni untuk pihak industri. Okey, tapi bagi saya tak menjadi masalah. Saya kena belajar daripada senior-senior lecturer yang ada, bagaimana berkomunikasi dengan pihak industri, bagaimana kita nak dapatkan connection dengan pihak industri. Dari situ saya cuba belajar dan sampai sekarang pun saya masih belajar bagaimana kita nak buat connection between university and also to industry. Pesanan saya kepada pelajar-pelajar baru ataupun pelajar-pelajar yang sedia ada, saya ingatkan, kita ada masa bermain dan kita ada masa kita bila kita belajar. Bila bermain,
kita perlu bermain bersungguh-sungguh kan. Dan bila belajar, begitu juga kita perlu belajar bersungguh-sungguh. Dan ingatlah, kenapa ibu dan ayah awak ataupun ibu dan ayah menghantar kita atau mengharapkan sesuatu daripada kita apabila kita menyambung pelajaran. Dan ingatlah, duit-duit yang telah dikeluarkan mereka serta pengorbanan-pengorbanan mereka terhadap kita. Jadi, tanyalah diri kita, apa kita nak jadi? Apa yang akan jadi kepada kita dalam masa 2 atau 3 tahun akan datang selepas tamat pengajian.